tajuk saya hari ini ialah pencegahan COVID-19. Sebenarnya ada banyak pencegahan yang akan diceritakan. Jadi saya akan menceritakan sebahagian sahaja dan Dr. Zuhairi akan menceritakan sebahagian lagi ya. Okey, sebelum kita bercerita tentang pencegahan, mungkin kita boleh belajar sikitlah tentang penyebaran virus ya. Ramai yang dah tahu sebenarnya ya. Virus yang menyebabkan COVID-19 ini digelar SARS-CoV-2. Ianya tersebar melalui titisan pernafasan, maksudnya dia berada di dalam tekak dan mulut kita. Jadi ianya akan tersebar dari pesakit yang dijangkiti apabila dia batuk, bercakap, bersin dan sebagainya, dan titisan pernafasan yang mempunyai virus itu akan berterbangan di udara. Dan apabila berterbangan, dia akan berterbangan mungkin sejauh dalam lebih kurang 2 meter sahaja, dan kemudian dia akan jatuh di atas permukaan. Jadinya jika kita menyentuh permukaan yang ada titisan pernafasan itu pun boleh menyebabkan jangkitan pernafasan. Dan ada juga laporan menyatakan bahawa virus ini boleh tersebar melalui aerosol. Nanti saya ceritakan lebih sedikit tentang aerosol ini ya. Okey, jadi ini adalah gambar menunjukkan bagaimana virus tersebut tersebar ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana orang ni bila dia bersin ya, so jadi titisan pernafasan tu terus ke udara dan disedut udara yang tercemar itu disedut oleh orang lain, ataupun titisan pernafasan itu jatuh ke atas permukaan dan orang lain memegang permukaan tersebut ya. Contohnya dipegang telefon dan sebagainya. Okey, kemudian ada juga terdapat juga laporan menyatakan bahawa ianya tersebar melalui udara dan ianya sebenarnya berlaku di dalam keadaan-keadaan tertentu ya, seperti di tempat yang tertutup, terutamanya tempat yang ada penghawa dingin ni, ada aircon, dan juga jika tempat itu tidak mempunyai pengudaraan ataupun ventilasi yang cukup. Okey, cerita sikit tentang ventilasi ya. Ventilasi ni jika kita bandingkan ventilasi di dalam bangunan dengan di luar bangunan ya. Di dalam bangunan ventilasinya agak kurang ya, kerana contohnya jika tempat itu bertutup dan mempunyai penghawa dingin, jadi tidak ada udara segar yang dari luar masuk ya. Jadi udara yang ada dalam bangunan tersebut hanya berlega dalam bangunan tersebut, dan jika ada orang yang dijangkiti di dalam bangunan tersebut atau mungkin dalam bilik mesyuarat tersebut, maka virus itu hanya berterbangan di dalam bilik tersebut dan ianya boleh senang untuk dihidu ataupun disedut oleh orang lain yang berdekatan ya. Dan juga kalau ada aircon tu sebenarnya dia menyedut udara yang ada dan mengitalkan semula udara tersebut ya. Jadi sebenarnya di dalam bangunan kepekatan virus adalah lebih tinggi berbanding dengan di luar bangunan. Jika contohnya di luar bangunan, di tengah padang ke taman permainan kan, kepekatan udara tu sangat berkitar dan ianya banyak udara segar. Jadi jika ada virus pun ianya kepekatan virus tidak terlalu tinggi dan risikonya adalah lebih rendah. Okey ya. Jadi kita bercakap tentang langkah pencegahan, semua orang tahu tentang cuci tangan ya. Sebelum ni mungkin kita tidak peka tentang kepentingan cuci tangan. Sekarang semua orang dah tahu ya. Cuci tangan, kena kerap cuci tangan seelok-eloknya menggunakan air dan sabun. Jika tidak ada air dan sabun, menggunakan hand sanitizer. Saya tidak akan cerita lebih lanjut tentang cuci tangan. Penjarakan fizikal dan pelitup muka, Dr. Zuhairi akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, tentang vaksin saya akan ceritakan sedikit ya. Dan kemudian ini adalah langkah-langkah pencegahan yang mungkin anda semua tidak tahu ya. Yang saya tunjukkan ini adalah langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi di dalam sesi ini saya ingin menceritakan lebih tentang langkah-langkah pencegahan lain yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan tahap pencegahan. Okey, ianya adalah berkumur, memastikan pengudaraan yang baik, makanan yang seimbang dan tidur yang cukup. Okey, penggunaan vaksin, ini pun saya rasa ramai yang dah tahu tentang vaksin, tetapi ramai juga yang mempunyai salah faham ya, tidak betul-betul faham tentang vaksin ya, kerana banyak sangat video-video ataupun informasi-informasi yang kita boleh dapati di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya, banyak sangat kekeliruan sebenarnya ya. Jadi saya nasihatkan supaya kita semua mendapatkan maklumat daripada sumber yang betul, contohnya Kementerian Kesihatan ya. Saya tidak punya bahasa yang banyak untuk bercerita lebih tentang vaksin, tapi boleh tanya soalan jika ada ya.
Jadi vaksin di negara kita fasa 1 telah bermula ya. Kalau tak silap saya hari Rabu lepas ya, Perdana Menteri telah dicucuk vaksin diikuti oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Dan kemudian itu fasa 1 adalah untuk frontliners, fasa kedua untuk golongan yang berisiko tinggi ya, mungkin bulan depan akan bermula ya. Dan kemudiannya fasa 3 untuk 18 tahun ke atas, mungkin dalam bulan Ogos ya. Jadi saya cuma nak nasihatkan di sini yang kita yang berumur 18 tahun ke atas ni jangan lupa untuk mendaftar di MySejahtera, dapatkan vaksin ya. Jangan takut ya, insya-Allah vaksin ini selamat dan berkesan. Dan kenapa kita kena vaksin? Kerana kita sihat ya. Jadi kita sebenarnya boleh melindungi orang lain yang tidak boleh mendapat vaksin. Contohnya mereka yang berumur kurang 18 tahun, anak-anak kita ya, kanak-kanak, pelajar-pelajar, mereka tidak boleh mendapat vaksin. Jadi ini adalah tanggungjawab kita untuk membina imuniti kelompok supaya kita semua dapat dilindungi ya. Okey, kemudian saya nak bercerita sikit tentang berkumur ya. Sebenarnya ada kajian ya, saya dan juga tim saya juga ada buat kajian tentang penggunaan cecair kumur antiseptik yang terdapat di pasaran ya. Jadi kita dapati bahawa cecair kumur ini boleh membunuh virus yang menyebabkan COVID-19 iaitu SARS-CoV-2. Dengan cara berkumur, kan kita tahu tadi virus itu apabila masuk ke dalam badan kita melalui mata, hidung dan mulut ya. Jadi virus itu berada di dalam tekak kita ya, sebab tu kita buat swab di tekak kan. Jadi virus itu berada di tekak, jadi dengan cara berkumur boleh membunuh virus di dalam tekak kita ya. Mungkin ada yang kata virus itu bukannya dalam tekak, ada juga di dalam paru-paru, betul. Tetapi virus yang dalam tekak lah sebenarnya, apabila kita batuk dan bersin, virus dari tekak itulah sebenarnya yang tersebar kepada orang lain. Jadi berkumur ni bukan untuk mengubati tetapi untuk mencegah ya, untuk menghalang daripada kita menyebarkan virus kepada orang lain ya. Jadi saya sarankan ya, jika kita keluar ke tempat yang berisiko, contohnya ke tempat yang crowded ya, pergi pasar ke, pergi mall ke, dan apabila kita pulang kita boleh berkumur ya dengan cecair antiseptik yang beli di farmasi ya, ataupun semasa kuarantin ya, kumur dengan kerap. Dan pastikan berkumur dengan cara yang betul. Selalu jika kita berkumur, kita cuma memastikan air di dalam mulut kita, kita macam ni meratakan air di dalam mulut ya, tapi sebenarnya berkumur cara betul ialah dengan mendongakkan kepala supaya air atau cecair kumur tu sampai ke tekak kita ya, dan kita boleh buat macam bunyi menggelegak tu kan, supaya ianya sampai ke tekak dan kemudian baru kita buang ya. Dan kita sebagai umat Islam juga selain berkumur dengan cair antiseptik tu, sebenarnya kita sering berkumur kan. Kalau ambil wuduk sekurang-kurangnya 5 kali sehari kita berkumur ya, berkumur dengan air kosong ya. Jadi mungkin sedikit sebanyak juga boleh membantu ya. Tapi pastikan berkumur dengan cara yang betul ya, bukan saja dalam mulut tapi kita juga pastikan air itu sampai ke tekak. Dan kemudian satu lagi bercakap tentang wuduk, ada juga kajian yang menunjukkan bahawa apabila kita memasukkan air ke dalam hidung ya semasa kita berwuduk tu kan, perkara sunat semasa wuduk, sebenarnya ianya juga boleh mengurangkan jangkitan saluran pernafasan. Jadi nasihat saya mungkin kalau sebelum ni tak buat, mungkin selepas ni apabila berwuduk pastikan kita masukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur dengan cara yang betul. Di samping menggunakan cecair kumur antiseptik apabila kita terdedah kepada kawasan yang berisiko. Kemudian saya nak cerita tentang pengudaraan atau ventilasi ya, sebab saya cakap tadi ya, sebenarnya jangkitan tu, risiko untuk mendapat jangkitan adalah lebih tinggi jika berada di tempat dalam bangunan ya, indoor ya. Jadi jika kita di rumah ataupun di tempat-tempat contohnya di pejabat dan sebagainya ya, jika ada tingkap pintu, buka lah ya, buka luas-luas supaya udara dari luar dapat masuk ya, udara segar dapat menggantikan udara yang di dalam bangunan. Dan kemudian pagi-pagi atau sepanjang hari ya, kalau buka langsir dan sebagainya, kita pastikan cahaya matahari masuk ke dalam bilik kerana cahaya matahari juga boleh membunuh kuman ya. Kuman ini mati dengan suhu yang agak tinggi, dalam suhu boleh mati dengan suhu yang tinggi ya. Jadi ini secara semula jadi ya, buka tingkap, buka pintu dan kemudian kita pasang kipas ya, seelok-eloknya pasang kipas di tepi tingkap untuk menggalakkan udara luar masuk dan juga udara daripada dalam keluar. Dan ada juga kajian yang ada juga laporan ya yang mencadangkan supaya menggunakan penapis udara ya. Penapis udara ni
untuk menapis udara supaya udara bersih dapat kita hidup di dalam bilik ya. Kemudian jika kita di tempat kerja ataupun jika kita terpaksa pergi bermesyuarat dan sebagainya, kalau bolehlah elakkan berkumpul di tempat yang bertutup berpenghawa dingin ya. Jika perlu, make sure tidak berada lama dalam tempat tersebut ya. Kalau boleh, kalau nak bermesyuarat di outdoor ataupun di luar lebih baiklah ya, kerana risikonya adalah kurang ya. Kemudian kita tahu ya, seperti Dr. Hana cakap tadi, ramai kebanyakan pesakit yang dijangkiti COVID-19 adalah yang tidak mempunyai gejala ya, tetapi ada juga yang mempunyai gejala yang teruk dan menyebabkan kematian ya. Ini sebenarnya bergantung kepada tahap imuniti kita ya. Jadi kalau tahap imuniti kita kurang ya, contohnya jika kita mempunyai kencing manis ataupun orang tua, badan mereka tidak kuat untuk melawan virus ya. Jadi untuk kita semua juga, kita seharusnya sentiasa memastikan imuniti badan kita pada tahap yang maksimal supaya apabila virus datang menyerang kita, kita dapat melawannya ya. Jadi jadi yang paling penting ialah pastikan kita makan makanan yang seimbang, tidur yang cukup dan juga kurangkan stres ya. Semua ini sebenarnya mempengaruhi sistem imuniti badan kita ya. Makanan yang seimbang tu of course kita pun tahu ya, kena ada sayur, kena ada protein dan juga kena ada karbohidrat ya. Sayur-sayur yang paling bagus untuk meningkatkan, untuk boost kita punya sistem imuniti ialah sayur-sayuran hijau, bawang ya dan juga cendawan ya. Tapi sayur-sayur lain boleh makan juga ya, tapi ini mungkin boleh diperbanyakkan ya. Pastikan ada cukup protein, ikan, ayam, daging, semua ini ada zat-zat dan juga kebaikan tersendiri ya. Dan buah-buahan juga, terutamanya buah-buahan citrus seperti lemon, orange dan sebagainya amat mempunyai banyak vitamin C yang boleh membantu sebenarnya untuk meningkatkan sistem imuniti kita. Dan tidur yang cukup juga sebenarnya boleh membantu imun sistem kita untuk menjadi lebih baik. Jadi saya rasa ini mungkin slide saya yang last. Ya betul. Okey, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.